هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita meneruskan bertemu insya-Allah pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan menyambung perbincangan kita, di mana pada pertemuan kita yang lalu alhamdulillah kita telah pun mengupas bersama, telah masuk dalam bab yang baru, yakni bab mengenai zakat. Jadi hari ini insya-Allah kita meneruskan pengajian kita di mana kita berhenti pada pertemuan kita yang lalu. Muka surat 251, galakkan menunaikan zakat. Alhamdulillah. Pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah, di dalam perbincangan kita, kita mengetahui bahawasanya di dalam agama kita ada beberapa kewajipan-kewajipan yang diwajibkan untuk kita melaksanakan dan melakukannya. Dan dalam kewajipan-kewajipan tersebut ada bukan hanya ianya wajib, akan tetapi ianya sangat-sangat dituntut. Dan ianya dikira sebagai salah satu daripada rukun Islam. Jadi kita mengetahui bahawasanya antara perkara-perkara tuntutan yang sangat kita dituntut yang ianya termasuk di dalam rukun Islam adalah menunaikan zakat. Pada pertemuan kita yang lalu alhamdulillah di dalam masalah zakat telah kita kupaskan bersama bagaimana hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW telah mengutus sahabat baginda Muaz pergi ke Yaman dan baginda telah memberi arahan kepada Muaz bagaimana berdakwah dengan orang-orang Yaman. Pada ketika itu mereka itu adalah ahlul kitab. Nabi SAW menekankan kepentingan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menekankan kepentingan akidah. Kemudian Nabi SAW menyuruh Muaz selepas penduduk dapat menerima tauhid itu, akidah keesaan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah Muaz menyuruh mereka, mengajarkan mereka bahawasanya mereka diwajibkan menunaikan solat. Selepas mereka mentaati perintah tersebut, hendaklah diberitahu kepada mereka bahawasanya telah diwajibkan ke atas mereka menunaikan zakat, di mana zakat itu hartanya itu diambil daripada golongan orang-orang yang kaya dan diagihkan kepada fakir miskin daripada kalangan mereka itu sendiri. Daripada peristiwa-peristiwa itu dapat kita mengambil pengajaran bahawasanya zakat itu diwajibkan, bukan hanya ianya diwajibkan pada masa yang sama, kita menyedari bahawasanya di dalam harta kita itu ada hak-hak orang-orang lain. Jadi bukan semua 100% itu hak milik kita, akan tetapi ada milik orang lain di dalam harta kita. Baik. Hari ini kita akan meneruskan pengajian kita di muka surat 251 dengan tajuk bab menunaikan zakat.
meneruskan perbincangan kita pada pertemuan kita yang lalu. Penulis Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah meneruskan perbincangan dengan membawakan ayat Al-Quran seterusnya, di mana dalam surah At-Taubah ayat ketiga, di mana minggu lalu juga telah kita ambil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli." Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ambillah daripada harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka, mensucikan mereka daripada dosa dan juga mensucikan mereka dari dalam masalah akhlak mereka dan budi pekerti mereka itu sendiri. Penulis mengatakan mengenai ayat ini dengan arti kata yang lain, ayat tersebut bermaksud, apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini? Antara lain, wahai Rasulullah, pungutlah zakat daripada harta kekayaan orang-orang yang beriman, sama ada berupa zakat yang telah ditentukan sebagai kewajipan maupun berupa sedekah sunat yang tidak ditentukan sebagai pemberian biasa. Jadi kita dapat lihat, zakat itu kita mengetahui, nanti kita akan belajar lagi, ada syarat-syaratnya. Ada syarat di mana kalau tak cukup syarat, tak wajib zakat. Antara lain akan kita kupaskan, mestilah cukup haul, cukup nisab. Bagaimana nak kira haul, bagaimana nak kira nisab akan kita kupaskan. Tetapi bagaimanakah pula golongan yang lain? Golongan ada orang yang kaya, ada orang yang mungkin tak sekaya mana di mana harta berlimpah ruah. Tetapi adalah sedikit pendapatan memang lebih daripada apa yang diperlukan ataupun pendapatan bulanan dan sebagainya. Dalam perkara ini, dia itu juga digalakkan, disunatkan untuk bersedekah. Jadi penulis mengatakan di sini daripada ayat tersebut, ianya antara lain khudh min amwalihim sadaqah, ambillah daripada harta mereka, daripada harta orang-orang yang kaya sebagai sedekah. Sedekah itu dikira sebagai zakat atau dikira sebagai sedekah biasa. Seperti mana yang telah kita bincangkan minggu yang lalu. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yakni Allah telah menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Antara sifat mereka adalah wa mimma razaqnahum, dan daripada harta yang kami kurniakan kepada mereka, yunfikun, mereka berinfak. Jadi sebab itu sebagian ulama mengatakan bukan hanya zakat diwajibkan, akan tetapi kalau dapat kita biasakan ada infak bulanan. Infak. Bagaimana infak itu? Berdasarkan ayat daripada surah Al-Baqarah tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada harta yang kami kurniakan kepada mereka, mereka pun berinfak. Jadi para jemaah, sebaiknya seperti mana telah kita kupaskan, bukan hanya zakat tunggu cukup haul, cukup nisab. Kalau dapat setiap bulan, kita menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kita dapat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan kita kupaskan lebih mendalam insya-Allah. Jadi penulis mengatakan ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh, wahai Rasulullah, pungutlah zakat daripada harta kekayaan orang-orang yang beriman, sama ada berupa zakat yang wajib ataupun yang sunat, yang tidak ditentukan sebagai pemberian biasa. Baik. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri mereka daripada sifat kedekut, sifat tamak haloba, sifat tercela dan sikap kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak berharta. Demikian pula sifat-sifat hina yang lain. Jadi kalau kita memang biasa seorang yang murah hati, memang biasa suka bersedekah, kita akan dapat kikiskan sifat tamak haloba, kikir, bakhil. Ini yang kita nak kikiskan. Jangan jadi seorang yang terlalu materialistik. Sebagai seorang beriman, para jemaah, elakkan daripada mempunyai sikap, sifat terlalu materialistik. Hanya fikirkan material saja, keduniaan saja. Kalau masalah perkara-perkara material, dialah nombor satu. Kalau tiba-tiba dapat keluar jenama beg yang baru, dia juga yang first akan beli. Kalau keluar iPhone baru, dia juga yang nak the latest version. Kalau keluar kereta BMW
the latest series lah. Dia nak beli first. Kerana apa? Biar aku drive, orang tengok. Ini sikap-sikap materialistik, sifat-sifat yang perlu dikikis. Kalau kita melayani sifat tersebut, tanpa kita sedari kita telah membentuk diri kita terlalu cintakan dunia. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Rasulullah pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, yakni akan tiba suatu zaman kelak manusia itu, orang-orang yang beriman akan menghadapi penyakit al-wahan. Apa yang dimaksudkan dengan penyakit wahan? Penyakit wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini tak nak, jangan sampai kita ada sikap demikian. Penyakit yang tanpa kita sedari. Penyakit kolesterol, darah tinggi, kencing manis, kita jaga, bimbang. Tetapi penyakit yang Nabi sebutkan al-wahnu, al-wahn, adakah kita tak bimbang? Hubud dunia, cinta pada dunia. Wa karahiyatul maut, takut, benci mati. Seperti mana telah kita kupaskan, tak salah untuk kita mencari keduniaan. Sebab tu Allah SWT ajar kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di hari akhirat. Wa qina adzabannar. Jadi tak salah untuk kita ambil daripada apa yang ada di dunia. Tetapi jangan sampai hubbud dunia. Kita terlalu cinta kepada dunia sehingga kita kikir, takut nanti kita bersedekah, takut kita bankrupt. Takut kita bantu orang miskin, takut nanti berbagai-bagai takut. Ini yang kita perlu kikiskan. Biarlah kita seorang yang beriman, apa yang ada, alhamdulillah. Dapat lebih sedikit, alhamdulillah. Kalau tak dapat, ini ujian Allah, kita usaha lagi. Contoh. Jadi jangan kita putus asa, apa yang kita inginkan kadang-kala ditahan sebentar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, zakat juga bertujuan menyucikan jiwa mereka dengan merangsangkan untuk lebih bersifat aktif dalam beramal kebaikan, mengangkat darajat dan keberkahan dari segi moral ataupun amal, hingga demikian orang itu layak memperoleh kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat. Para jemaah yang dirahmati Allah, harta kita adalah harta yang kita sedekahkan. Kita tahu hidup di dunia ini sementara. Kita tahu kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat. Kita mencari rezeki, alhamdulillah. Kita mencari harta yang halal, alhamdulillah. Kita belanjakan. Apa yang kita dah belanjakan masuk ke dalam perut kita, alhamdulillah. Kita beli itu dan beli ini, alhamdulillah. Kemudian kita simpan duit dalam bank, alhamdulillah. Simpan untuk mungkin ada hari hujan, alhamdulillah. Itu belum tahu harta kita. Ada di antara kita simpan duit dalam bank, bank bankrupt. Ada duit simpan di bawah katil, kena curi. Ada duit kita dah kumpul, toyol curi. Toyol nak curi pun curilah, bank curi rumah orang pula. Contoh. Ada kita dah dapat duit, simpan. Dalam perjalanan kena rompak, hilang, lupa. Bukan rezeki kita. Ini contoh para jemaah. Kita disuruh berjimat cermat, betul. Tetapi hakikat yang garanti harta kita adalah yang kita sedekahkan. Once kita sedekahkan, tertulis dan garanti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat kita ikhlas, tak ada riak. Dan kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang rezeki kita akan kita nikmati di hari akhirat. Yang di dunia ini kita tak tahu sama ada kita dapat nikmati ke tak dapat nikmati. Belum nikmati kita dah meninggal dunia, orang lain nikmati. Orang lain menikmati tak tahu dia buat dalam kebaikan kan ataupun dalam maksiat. Itu bukan bererti kita sedekahkan semua harta kita. Itu bukan bererti kita jangan simpan duit. Kita kumpul duit. Simpan untuk hari hujan istilahnya. Kita dengar-dengar tahun depan ekonomi makin merosot, bimbang. Jadi kita kumpul berjimat cermat. Contoh. Tetapi pengajaran kita di sini adalah rezeki kita, hakikat rezeki kita adalah yang telah kita
belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha, mereka ada beberapa daging, ya. Alhamdulillah. Jadi apa yang disimpan, apa yang telah disedekahkan, Nabi beritahu Aisyah, yang rezeki kita hakikatnya adalah apa yang telah kita sedekahkan. Itulah yang hakikat rezeki kita. Aku makal Nabi SAW. Baik, pengajaran yang dapat kita ambil. Selain daripada itu juga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 15 hingga 19. Penulis Al-Imam Syed Sabiq rahimahumullah membawakan ayat tersebut. Allah Taala menyebutkan, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Apa yang dimaksudkan di sini? Allah SWT berfirman yang bermaksud, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin, yakni yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman-taman syurga. Ya. Jadi orang-orang bertakwa dimasukkan ke dalam syurga kelak. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Bukan hanya dalam syurga, dengan air, dengan mata air terpancar daripadanya. Mereka itu sentiasa menerima nikmat dan rahmat diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Kerana apa? Sesungguhnya mereka di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Daripada ayat ini Allah Ta'ala mengatakan tentang satu golongan, orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa yang dimasukkan ke dalam syurga. Nak tak kita lihat dalam ayat ini, siapakah yang dimaksudkan dengan ahlu syurga? Contohlah, selalu akan ada seminar ataupun simposium ke talk yang bakal disampaikan oleh seorang yang sangat berjaya. 10 tips menjadi peniaga berjaya. Hebat. 10 tips untuk menjadi seorang hartawan. Ramai nak tengok. 10 tips yang memberi apa? Kebahagiaan rumah tangga. Semua nak tengok. 10 tips untuk kuruskan badan. Semua nak dengar. 10 tips untuk menjaga kecantikan. Semua nak dengar. Beberapa tips tak sampai 10 pun. 5 tips untuk masuk syurga. Tak important lah Ustaz. Masuk syurga tak important. Yang nak jaga kuruskan badan, nak jadi cantik ni semua kita nak dengar. Nak berjaya. Dalam ayat ini, mari kita jenguk sejenak. Allah SWT sifatkan orang-orang yang muttaqin yang bakal dimasukkan ke dalam syurga. Apa dia? Kita lihat ayat tersebut. Pertama, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sesungguhnya mereka-mereka itu suatu masa dahulu adalah seorang-orang yang muhsin. Seorang yang muhsin adalah seorang yang sentiasa berbuat kebaikan. Muhsinin, buat kebaikan, bantu orang. Jadi ini sifat, salah satu sifat. Apa perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk menjadi seorang yang muhsinin? Kalau kita tahu, kita ni seorang yang dapat memberi kemanfaatan orang lain. Orang kalau dengan adanya kita, senang saja orang. Kita akan mudah membantu orang. Sama ada dari segi harta kita ke, dari segi tenaga yang kita miliki ke, dari segi kata-kata kita ke. Ini satu. Sifat pertama, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Pertama. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan mereka itu sifat yang kedua, di waktu malam mereka kurang tidur. Jadi dalam ayat ini dikatakan, dan sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang yang berbuat kebaikan. Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja masa dari waktu malam untuk mereka tidur. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita tidur, perlu tidurlah untuk rehatkan badan.
Tetapi waktu malam kita itu, kita bagi-bagikan. Ada waktu malam antaranya kita tidur, tetapi ada waktu malam juga antaranya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dapat bangun malam, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ahli syurga. Kalau kita nak jadi ahli syurga, dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan, kanu qalilan minal laili yahja'un. Mereka itu sedikit daripada waktu malam itu, mereka tidur, dan ada sebahagian sedikitnya mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum lelaki, kadang-kadang mereka bertugas, siang kerja. Kesian suami-suami kita. Nak bangun malam, nanti siang ngantuk pula tempat kerja. Susah pula. Ada yang drive lori, drive kereta. Ada yang nak kena jaga mesin. Ngantuk nanti susah. Tetapi kita ni yang kat rumah ni, yang tak perlu report kepada majikan. Kat rumah masa kita lah. Bukan kata suri rumah tangga tak bekerja. Sensitif. Suri rumah tangga pun bekerja. Tetapi kita bos kat rumah. Sebab tu dalam bahasa orang Arab kalau sebutkan housewife, kalau orang Melayu katakan suri rumah tangga. Suri rumah tangga. Orang putih katakan housewife. Dalam bahasa Arab, Rabbatul Bait. Rabbatul Bait yang in charge rumah. Ministry of Home Affairs. Rabbatul Bait. Rabb tu kalau dari segi bahasa untuk kita menyembah Tuhan. Tuhan tu maha penguasa. Tetapi ini bukan Tuhan. Maksudnya dari segi bahasa, logawiyahnya, dari segi bahasanya, iaitu adalah penguasa di rumah. Yang mentadbir rumah. Jadi bekerja, bukan tak bekerja. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Kita nak kena report majikan ke? Clock in, clock out? Tak ada. Jadi 11 siang kita ada masa, kita boleh plan. Pagi nak pergi kuliah, balik kuliah pergi pasar, balik masak, rehat dan sebagainya. Kita boleh tidur 11 siang. Memandangkan kita ada masa untuk rehat dan sebagainya, alangkah baik kita dapat amalkan sebahagian daripada sifat orang yang dimasukkan ke dalam syurga, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu qalilan minal laili yahja'un. Di mana mereka itu sebahagian malam itu sedikit mereka tidur dan sedikit lagi mereka mengabdikan diri kepada Allah. Bagi kaum muslimat, suri rumah tangga, Rabbatul Bait, letakkan target lah. Mungkin dapat bangun pukul 5, bagus, Alhamdulillah. Minimum, paling lambat bangun pukul 5. Suami dah bangun ke belum bangun tak apa. Bangun, wuduk, solat 2 rakaat. Solat 4 rakaat. Nak bangun 4:30 lagi bagus. Pasal sekarang subuh kan awal kan. Jadi bangun. Solat. Mengadu kepada Allah. Bertasbih kepada Allah di waktu pagi. Di waktu orang semua sedang tidur. Mengadu kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Kita dah tak perlu bimbang. Nanti ngantuk Ustaz 11 siang. 11 siang ngantuk tidurlah. Kita tak ada, bukan tak ada kerja. Ada kerja. Tetapi tak ada nak kena clock in, clock out. Contoh. Jadi daripada kita kerja satu malam, 11 siang, seluruh siang tak tidur, lebih aku bangun awal, dapat ibadah, di waktu malam tadi bertahajud, kemudian waktu siang tidur sekejap, suami dah pergi kerja, rehat sekejap. Alhamdulillah. Ini sikap seorang yang dikatakan ahlu syurga. Kanu qalilan minal laili yahja'un. Sikap yang ketiga, wabil asharihum yastaghfirun. Apa yang disebutkan di situ? Dan pada waktu akhir malam sebelum fajar, mereka selalu beristighfar kepada Allah. Malam itu dikatakan sebahagian malam itu mereka bangun. Malam itu seperti mana kita maklumi, malam terbagi kepada 3. 1/3 malam, 2/3 malam, 1/3 malam terakhir.
1/3 malam terakhir ini yang terbaik untuk kita mengabdikan diri kepada Allah. Saya pernah contohkan, macam mana nak kira Ustaz 1/3 malam terakhir? Malam bermula dengan masuknya waktu maghrib, terbenamnya matahari. Ingat tak saya pernah sebutkan? Terbenamnya matahari, masuklah malam. Bila habis malam, terbit fajar. Waktu subuh, habislah malam. Itulah waktu malam. Kawasan Singapura, Malaysia, kawasan kita ni lah. Contoh, masuk terbenamnya matahari pukul berapa? Masuk maghrib? Pukul 7. Pukul 7. Pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Subuh pukul berapa? Kalau maghrib 7, subuh 5.30. Lebih kurang. 10 jam setengah. 10 jam setengah divide by 3. 10 jam setengah divide by 3 berapa? 3.5, 3.5, 3.5. Sepertiga malam. Jadi malam ni dibagi pada 3. Dapat kita tahu. Sepertiga pertama malam. Pukul 7 masuk maghrib. Daripada pukul 7, 8, 9, 10, 10.30. Sepertiga malam pertama. Sepertiga yang kedua, daripada 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2. Sepertiga kedua. Sepertiga terakhir, daripada pukul 2, 3, 4, 5, 5.30. Sepertiga yang terakhir. Pada setiap kali 1/3 malam yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan satu lagi hadis akan turun ke langit dunia dan menyeru siapa di antara hamba-hambanya yang nak meminta, Allah Taala akan kurniakan. Siapa di antara hamba-hambanya nak mohon pengampunan, Allah Taala akan beri pengampunan. Dalam ayat ini disebutkan bahawasanya mereka-mereka yang dikatakan ahlu syurga, di penghujung malam mereka beristighfar. Penghujung malam tu apa? Sepertiga yang terakhir, sejurus sebelum subuh. Kalau kita bangun pukul 5, subuh 5.30, itulah penghujung malam. Saya bukan suruh bangun pukul 2.30 untuk tahajud. Nanti berat pula. Kalau dapat bangun, alhamdulillah. Kalau tak dapat bangun pukul 2, kalau dapat bangun pukul 2.30, pukul 3, bangun pukul 3, 3.30, 4, tidur balik. Kemudian pukul 5, solat subuh. Masya Allah. Tak payah beritahu orang. Alhamdulillah. Antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau tak dapat lakukan demikian, bangun pukul 4.30. 5.30 subuh. Tahajud. Solat. Mengadu kepada Allah Ta'ala. Mohon pengampunan Allah. Ini adalah bekalan kita. Dan ini sifat ahlu syurga. Amalan yang telah ditinggalkan. Bertahajud. Pasal sekarang kita punya planning setiap hari itu, mula pukul 8, 9, 10, contoh. Kita hanya fikir 11 siang. Kemudian malam kita, kadang-kadang kita disibukkan dengan menonton filem, movie. Sekarang lagi tengah bola sepak. Tengah World Cup. Sibuk. Contoh. Bimbang. Tadi malam siapa menang? World Cup pukul 9, pukul 12, pukul 3 pagi pun ada World Cup. Tak dapat beli kat situ, pergi McDonald tengok World Cup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Contoh. Semenjak dia bangun pukul 3 pagi, ada tak dia bangun dia ada istighfar? 1 jam dia kalau tengok World Cup tu, ada di antara kita minatlah World Cup. Okey dah tak? Bang, ketika tengok World Cup tu, istighfarlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setidak-tidaknya, contohlah. Jadi maksudnya, manfaatkan waktu malam. Kalau kita tersadar waktu malam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Contoh. Sebab tu sadar saja, alhamdulillah. Alhamdulillah kerana apa? Allah Ta'ala masih lagi sambungkan nyawaku. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami. Dan kepadanya lah kami akan kembali. Ini sifat yang ketiga. Ahli syurga. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan lagi. Apakah lagi sikap mereka, sifat mereka? Wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Dan daripada harta mereka itu, mereka sedar ada hak. Mereka berikan hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Ada hak.
Orang miskin ada dua jenis. Satu, orang miskin kerana terlalu miskin, dia meminta. Kalau dia minta duit, kita kasihlah. Gunakan kebijaksanaan kita supaya, kerana zaman sekarang masalah zaman menipu, itu masalah. Kadang-kadang tak tahu mana yang betul, mana yang tak betul. Ini masalah. Itu yang masalah kadang-kadang yang minta orang yang kita tak kenal. Kita nak bantu, baik bantu sekali. Minggu depan, besok minta lagi. Besok rupanya orang dia bukan minta kita saja, dia minta semua orang dia minta. Jadi kita tak tahu. Baik. Jadi kita gunakan kebijaksanaan. Cuma dalam harta kita ada hak untuk orang miskin yang meminta. Dan satu lagi hak untuk orang miskin yang tak meminta. Dan orang miskin yang tak meminta ini, kita kena jaga juga. Kadang-kadang kita tahu orang tu miskin, kita tahu. Dia tak minta bukan berkata dia tak perlu. Tetapi dia nak tergolong bersama golongan orang yang tak meminta-minta. Kalau kita tahu dia susah, bantu. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Seringkali saya sebutkan, katakan, orang miskin juga ada di antara mereka adalah orang yang kita kenali. Ada di antara mereka orang yang tak kita kenali. Kalau kita mengetahui memang ada di antara adik-beradik kita, ada di antara kaum kerabat kita, memang orang susah, bantu mereka. Dengan apa juga cara. Sama ada nak kasih duit pada dia, atau kalau anak dia ada anaknya, kita belikan buku sekolah, nak ujung tahun belikan buku sekolah, katakan, tak apa buku sekolah dia saya sponsor. Contoh. Ataupun, jadi kita lihat seperti mana kita pernah sebutkan, kadang-kadang ada orang miskin tu mereka bukan hanya miskin, mereka juga tak tahu dari segi pengurusan harta. Seperti mana yang pernah saya sebutkan, apa yang kita boleh buat, katakan, kaum kerabat kita, awak punya utilities bill, kasih pada saya. Potong giro saya. Ini bantuan. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Apa yang kita buat akan dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Duit daripada kita masuk dalam bank every month sekian dolar, ada juga bank akhirat kita. Orang miskin, apatah lagi kalau kita tahu dia tu orang miskin, orang bertakwa pula. Orang yang ahli ibadah pula. Ambil, awak punya sama ada nak tolong bayarkan duit tong sampah ke, tolong bayar duit itu ke, tolong bayar duit kasih bulanan monthly ke, atau duit utilities PUB bill dia kita bayarkan. Ini semua contoh-contoh para jemaah yang dirahmati Allah untuk menjadi seperti mana disebutkan dalam ayat ini, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang beriman berada di dalam syurga di mana adanya mata air yang mengalir di dalam syurga tersebut. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah, apa yang boleh kita renungkan. Penulis mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawasanya ciri utama orang-orang yang bersifat mulia adalah suka berbuat ihsan. Amal ihsan ini dapat dilihat dengan nyata pada ibadah mereka di kala malam hari, membaca istighfar di waktu tengah malam dengan menghambakan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, amal ihsan mereka dapat dilihat dengan memberi zakat atau sedekah kepada fakir miskin kerana didorong rasa belas ihsan dan cinta kepada mereka. Seperti mana kita sebutkan, kita boleh bantu, bahkan kalau kita ada zakat, kita boleh gunakan duit zakat untuk bantu mereka. Nanti kita akan bincangkan siapa yang boleh kita berikan zakat tersebut, bagaimana boleh kita berikan zakat kepada kaum kerabat kita, sama ada nak berikan zakat kepada persatuan lagi bagus atau beri zakat direct kepada seseorang. Akan kita kupaskan nanti insya-Allah. C. Ayat yang lain pula. Penulis membawakan ayat daripada surah At-Taubah untuk menunjukkan pentingnya memberikan zakat dan bersedekah. Dalam ayat ini pula Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah war rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala letakkan beberapa contoh siapakah orang-orang yang bakal mendapat rahmat Allah.
yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Nak rahmat Allah tak? Nak rahmat Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah diri kami. Seringkali kita doa, ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah diri kami, rahmatilah ahli keluarga kami. Dalam ayat ini Allah SWT specifically mention siapakah orang yang Allah Ta'ala memberi rahmat. Rahmat Allah, kalau Allah Ta'ala merahmati seseorang, nescaya orang itu mendapat pengampunan Allah. Orang itu diberi belas ihsan kepada Allah. Orang itu mendapat perlindungan Allah, kasih sayang Allah. Siapa orang itu? Kita lihat ayat ini. Jadi ayat ini bukan terangkan tips menjadi kaya. Bukan. Bukan terangkan tips kuruskan badan. Bukan. Bukan katakan, selalu kan kat social media, 4 tips untuk begini dan begitu. Ini Allah Ta'ala terangkan tips untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak memungkiri janji. Kita beriman pada Al-Quran, Al-Quran itu benar. Apakah dalam surah Taubah ini, ayat ke-71, apakah Allah Ta'ala sebutkan orang yang mendapat rahmat Allah? Kita lihat. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Allah Ta'ala mulakan dalam ayat ini, dan orang-orang yang beriman, sama ada lelaki dan perempuan, setengah daripada mereka itu adalah tolong menolong di antara mereka yang lain. Mereka suka tolong menolong. Sebagai seorang yang beriman, kita kena jaga iman kita. Nak cek iman kita bagaimana? Ada satu imani meter. Nak cek iman. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehinggalah dia suka untuk saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Kita suka apa? Kita suka bahagia. Tak sempurna iman seseorang kalau sekiranya, kalau dia suka bahagia, dia pun nak orang lain bahagia. Kalau dia suka senang, dia pun suka, terutama sekali saudara Islam dia, kaum kerabat dia pun senang. Kalau dalam diri kita ada sifat hasad, aku nak kaya, aku nak dia terlungkup, atau ada hasad, aku tak senang tengok dia bahagia suami isteri, aku tak senang tengok perniagaan dia maju, aku tak senang tengok dia lebih cantik daripada aku, aku tak senang tengok kereta dia lebih besar daripada kita. Aku hasad. Belum sempurna iman kita. Ini iman. Kalau ada dalam diri kita sifat demikian, hapuskan. Mujahadah. Tanpa kita sedari, aku ni terbawa-bawa dengan dunia. Tanpa kita sedari, aku ni terlalu mengikut nafsu. Kita telah mewarisi sifat iblis. Sifat iblis. Iblis, dia ada sifat takabur. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh iblis sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan kau ciptakan dia daripada tanah. Aku lebih hebat. Iblis. Kalau ada sikap demikian, dalam diri kita ada sifat demikian, cuba hapuskan. Kita sedar kita ada kelemahan, kita mujahadah. Kita belajar pasal kita lemah. Sebab tu kita nak belajar. Pasal kita ni banyak dosa. Sebab tu nak datang kuliah, nak mengetahui, nak mujahadah. Dapat kefahaman, mujahadah, kikiskan. Bukan kita sempurna. Kalau kita dah sempurna dan tak ada orang pun sempurna. Semua orang ada kelemahan. Kalau kita dah tahu segala-galanya, kita dah buat segala-galanya, dah tak perlu belajar, dah dijamin syurga. Ada ke orang dijamin syurga? Pasal kita tak tahulah, pasal kita ni kadang-kadang lemah iman lah, sebab tu kita datang belajar, nak mencari kebenaran. Baik. Sikap orang yang beriman yang bakal mendapat rahmat Allah adalah seseorang yang saling kuat menguatkan antara orang-orang Islam. Kemudian, ciri yang kedua,
Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu golongan orang-orang yang mendapat rahmat Allah, orang yang senantiasa mengajak orang melakukan kebaikan dan mencegah daripada melakukan kemungkaran. Seorang yang beriman yang bakal mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia suka ajak orang melakukan kebaikan, cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Bagaimana ajak orang melakukan kebaikan? Sama ada kalau dalam rumah, ingatkan, abang dah solat. Contoh, anaknya kalau belum solat, anaknya kalau tak tutup aurat, ingatkan. Kadang-kala nak tegur susah, tetapi ini amanah. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang kepada ma'ruf, kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, cegah daripada melakukan kemungkaran. Dua, bukan hanya ajak orang daripada melakukan kebaikan. Marilah kita tingkatkan iman, mari kita solat dan sebagainya. Tapi kalau dalam sebuah tempat tak ada wa yanhauna 'anil munkar, cegah kemungkaran, maksiat berleluasa. Sebab tu dalam sesebuah negara perlu ada badan yang melakukan dakwah. Bukan hanya ajak orang buat kebaikan, ajak orang pergi masjid, ajak orang solat, ajak orang puasa. Ini satu bahagian. Tapi cegah. Beritahu orang supaya jangan buat maksiat. Hentikan maksiat. Beritahu orang supaya jangan menipu. Jangan mengambil dadah. Jangan menyalahgunakan dadah. Jangan mencuri. Jangan mengumpat. Jangan fitnah. Jangan mengambil rasuah. Jangan tidak amanah. Ini ingat. Sebab tu kadang-kadang tengah duduk, tengah makan. Macam mana abang kat kerja tadi? Abang sabarlah ya bang, kerja susah. Ini amal ma'ruf nahi mungkar ni. Abang kat kerja tu campur-campur kawan. Hati-hatilah, jangan lupa solat zuhur nanti, selit-selitkan masa bang. Kemudian abang kau dapat ajaklah kawan solat bersama. Pak Mat tu semenjak daripada dulu belum solat-solat lagi sampai sekarang. Jadi kita dakwah suami kita. Untuk ingatkan suami kita, dakwah kawan dia. Contoh, ajak orang kepada kebaikan, cegah daripada kemungkaran. Bukan ajak orang kepada maksiat. Tengah jalan-jalan ada orang kasih pamphlet, ni majlis maksiat, tak payah kasih orang lain. Dah sembunyikan, buang. Ajak kepada kebaikan. Zaman sekarang zaman social media. Nampak ni video ni bagus, ni video dakwah. Share dengan kawan. Kalau benda maksiat tak payah share. Ini contoh para jemaah. Mereka mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian apa dia? Wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakat. Dan mereka itu mendirikan solat serta memberi zakat. Ada orang katakan, Ustaz, kita ni kan buat baik. Betul, alhamdulillah. Ada orang katakan, tak guna kau tunggang-tunggik solat. Perkataan tak guna solat ni semua tak boleh cakap. Tak guna kau pakai tudung tapi tak boleh cakap. Mana boleh katakan tak guna? Solat itu untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana boleh tak guna? Cuma orang-orang yang solat itu kena renungkan. Aku ni solat menyembah Allah. Akhlak aku bagaimana pula? Ini yang kita kena improve. Orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mereka itu ajak orang melakukan kebaikan, bukan hanya cegah
hati mereka. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Cakap mudahlah, tetapi kita cuba amalkan. Kita ni budak belajar. Kita ni budak sedang belajar. Sebab tu kita duduk kuliah, duduk pengajian, sedang belajar. Kalau budak sedang belajar, teacher kasih homework, semua right ke? Kadang-kadang right, kadang-kadang wrong. Kadang-kadang lupa buat homework, kadang-kadang homework copy. Kadang-kadang tak buat, dia suruh orang lain buat. Ini budak sedang belajar. Ini kita lah. Belajar tetapi kadang-kadang tak amalkan. Tetapi ketuk pintu hati. Moga-moga Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk kita mengamalkan. Apa tadi kita sebutkan? Kikis, sifat dengki, hasad. Kita inginkan kebaikan untuk orang. Nampak ada orang Islam kita baru nak buka perniagaan, doakan untuk dia. Nampak dia nak berumah tangga, doakan semoga bahagia. Nampak, jadi kita seorang yang positif. Jadi seorang yang sentiasa berpemikiran positif, membawa vibes yang positif. Jangan fikir negatif saja. Ya? Ya? Muhasabah diri. Tuan Haji kita katakan. Monitor kelas ingatkan. Muhasabah diri. Apa tu muhasabah diri? Muhasabah diri tu check diri kita. Analyze bagaimana keadaan diri kita. Ayat ini bermaksud bahawasanya golongan yang senantiasa akan memperolehi keberkahan dan mendapat naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah golongan yang beriman kepada Allah, saling memberikan bimbingan dan bantuan serta kasih sayang, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada melakukan kemungkaran, menjalin pertalian mereka dengan Allah menerusi solat dan zakat serta bersedekah. Itulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita kena ingatkan diri kita, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan serta mencegah daripada melakukan kemungkaran. Bukan hanya kita ajak orang lain, tapi ajak diri kita. Ingatkan diri kita, pasal kita ni lemah. Jadi ketika kadang-kala kita macam nak terbuat maksiat, kita kena ingatkan diri kita juga. Engkau ni dah belajar dah, engkau ni tak takut dosa ke? Kalau aku ni mati nanti macam mana? Dakwah dengan diri kita lah. Tengok cermin, dakwah dengan diri kita. Engkau ni usia dah berapa? Sekarang dah daripada 40-an, ada yang dah masuk 50-an, ada yang dah masuk 60-an, ada yang dah masuk 70-an. Ada kawan kita yang 30-an, 40-an dah meninggal dunia. Semalam orang tu dengar tiba-tiba heart attack, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada di antara kawan kita tu sihat-sihat, pergi. Ya Allah. Ada di antara kawan kita, duduk-duduk lepas makan, terus besok tidur tak bangun. Ya Allah. Takut tak? Takut. Ianya boleh berlaku kepada siapa-siapa. Kematian itu benar. Nampak di hadapan mata kita. Bila-bila masa boleh pergi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, dah bersiap sedia ke belum? Nafsu nak buat jahat tapi berpada-pada takut. Kita dapat rasa perasaan takut, kesedaran kerana Allah sayang kita. Allah Ta'ala beri kita kesedaran. Betapa ramai orang yang buat maksiat tak rasa takut, tak rasa bersalah, tak ada kesedaran. Allah Ta'ala masih biarkan dia. Tapi kita buat sedikit salah saja, astaghfirullahalazim. Lewat solat je, astaghfirullahalazim. Miss satu solat, ya Allah. Allah sayang kita. Kerana itu Allah Ta'ala buat kita sedar kesilapan yang kita lakukan. Betapa ramai orang yang masih lagi hidup penuh dengan kelalaian, penuh dengan noda dan dosa, tak rasa bersalah langsung. Masih lagi bermaharajalela. Semoga Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah kepada kita dan kepada mereka semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam surah Al-Hajj pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar
walillahi aqibatul umur, iaitu yakni orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di muka bumi ini, nescaya mereka mendirikan solat serta memberikan zakat. Dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan atau perkara mungkar. Dan ingatlah bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Ada sebagian orang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan. Ada sebagian orang Allah Ta'ala berikan mereka kerajaan. Ada sebagian orang Allah Ta'ala berikan mereka pangkat, amanah, berbagai amanah. Tetapi ada di antara mereka amanah itu disia-siakan. Mendapat pangkat, darajat, dia bangga dengan pangkat dan darajatnya, dia salah gunakan pangkat dan darajatnya. Dan berbagai-bagai jenis orang. Tetapi hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala jualah apabila mereka diberikan pangkat, diberikan kuasa, mereka tetap wa aqamus salata wa atuz zakah. Mereka tetap dirikan solat. Dirikan solat maksudnya walaupun mereka itu dapat pangkat, harta, kekuasaan, darajat, mereka tetap ingat Allah yang Maha berkuasa. Tetap ingat Allah yang berikan dia segala-galanya. Tunduk, rukuk dan sujud. Menyembah Tuhan yang berikan dia segala nikmat. Tetap ada rasa rendah diri. Jangan dalam diri kita terhapus sikap rendah diri. Seolah-olah dunia ni, kita yang mempunyai, kita yang miliki dunia ni. Tak. Kena ada sikap rendah diri, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang yang beriman. Allah menjadikan pemberian zakat sebagai salah satu tujuan juga untuk meraih kejayaan dan kekuasaan di permukaan bumi. Antara hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggalakkan supaya menunaikan zakat atau bersedekah adalah beberapa perkara hadis-hadis berikut. Baik. Selepas kita mengambil ayat-ayat Quran, Allah Taala ataupun penulis membawakan beberapa hadis dalam bab ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan salasatun uqsimu alaihinna. Ada 3 perkara di mana aku berani bersumpah padanya. Wa uhaddithukum hadithan fahfazu, dan aku akan menyebutkannya, maka peliharanya. Benar-benar akan terjadi. Aku bersumpah bahawasanya perkara ini akan benar-benar terjadi dan aku menceritakan kepadamu, dan ingatlah baik-baik 3 perkara. Apakah 3 perkara tersebut? Ma naqasa malun min sadaqatin. Pertama, harta tidak akan berkurangan dengan sedekah. Rasulullah ingatkan. Harta tidak akan berkurangan dengan sedekah. Wala zulima abdun madlumatan fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu izza. Kedua, apabila seseorang manusia dizalimi lalu dia bersabar, maka Allah pasti akan menambahkan kemuliaannya. Ada di antara kita ditipu, dianiaya, disakiti, difitnah. Aku tak buat, tapi dia difitnah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bersabar. Pasti Allah Ta'ala akan meningkatkan darajatnya. Pasti Allah Ta'ala akan memuliakan dirinya. Rasulullah berjanji. Dan ketiga, wala fataha abdun baba mash'alati illa fatahallahu alaihi babun faqrin. Ketiga, apabila seseorang membiarkan dirinya untuk mencari rezeki dengan cara meminta-minta, maka Allah akan membukakan pintu kemiskinan kepadanya. Jadi, ada orang mencari rezeki dengan cara minta sana, minta sini. Allah Ta'ala tidak akan lebihkan dia, tak akan buka pintu rezekinya kecuali membuka pintu kefakiran. Ya?
Jadi maksudnya para jemaah yang dirahmati Allah, ini 3 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan. Ma naqasa malun bisadaqah. Mal, harta tidak akan berkurangan min sadaqah, daripada sedekah yang seseorang itu lakukan. Kadang-kadang kita ada harta, kita dengar, oh tempat masjid tersebut dia nak bangunkan semula. Madrasah itu perlu bantuan. Pusat tahfiz Quran itu nak adakan ini dan itu. Pertama sekali kita nilaikan, betul-betul diperlukan ke tidak? Kadang-kadang masalah pun masalah masjid. Bukan di Singapura lah. Ada masjid kat mana, dia nak membangunkan semula setakat nak mempercantikkan itu yang ini yang tak diperlukan. Jadi kita gunakan kebijaksanaan. Tetapi kalau ianya satu perkara yang baik, kita nak bantu orang yang susah, Rasulullah katakan sedekah tidak akan mengurangkan harta kita. Bahkan dia itu memberkahkan, memberkahi harta kita tadi. Cuma seperti yang saya sebutkan, berpada-padalah. Jangan terlalu lokek, bakhil, jangan terlalu boros. Iman kita tak seperti iman Sayyidina Umar, tak seperti iman Sayyidina Abu Bakar. Tak nak kita belanjakan harta kita, dapat duit. Saya dapat CPF, Alhamdulillah, $100,000. Tak apa Ustaz, $100,000 semua saya nak belanjakan fi sabilillah. Masya Allah. Dah belanjakan semua fi sabilillah, besok pergi MUIS minta duit zakat. Tak berguna, jangan. Berpada-pada. Zaman sekarang zaman fitnah. Jadi apa juga kita kena lihat pada konteks kita. Hidup di negara kita, tak buat apa-apa, duduk kat rumah pun nak kena bayar cukai pintu, nak kena bayar duit air lampu. Jadi berpada-pada. Baiklah para jemaah yang dirahmati Allah, sampai di sini saja kita bincangkan hari ini. Ada perkara-perkara yang lain, banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW yang Rasulullah SAW berikan anjuran untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini telah kita ambil beberapa perkara, antara lain telah kita mengetahui sebagai seorang yang beriman, janganlah kita ada sifat hasad dan dengki, jangan ada khianat mengkhianati. Kita cuba amalkan ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, ajak orang melakukan kebaikan, cegah daripada melakukan kemungkaran. Kalau dapat ajak kawan-kawan baik, kalau tidak paling tidak ahli keluarga kita sendiri. Tak salah isteri untuk ingatkan suami, tak salah. Abang, seperti mana saya sebutkan, sebagai contoh kat kerja tu, buat apa-apa mulakan dengan baca bismillah bang. Ingat pada Allah, bertakwa di tempat kerja. Buat kerja tu biar buat kerja dengan amanah. Dalam kesibukan jangan sampai lupa solat bang. Ini contoh nasihat-nasihat isteri kepada suami. Ini yang dikatakan antara lain al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ajak kepada kebaikan dan mencegah diri daripada melakukan kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Sebelum saya menutup majlis, ada soalan, kadang-kadang saya pun terlupa. Terlupa nak tengok soalan di sini. Di sini ada satu soalan daripada Nur Melati. Apa beliau tanyakan? Perihal pemberian zakat secara cicilan setiap bulan ataupun top up CPF retirement account akan terjamin payout bulanan. Apa maksudnya cicilan? Baik, sebagai contoh, kalau apa yang saya fahamkan soalannya lah, katakan kita ada zakat yang kita kena bayar. Duit zakat kita, katakan kita nak berikan $1,000. Contoh. Kita boleh berikan $1,000 tu selepuk cash. Tetapi katakan kalau saya berikan orang ini selepuk, kadang-kadang dia tak pandai gunakan. Saya nak managekan untuknya. Contoh, saya ada duit zakat, katakan saya tahu orangnya susah. Jadi, dan setiap bulan kadang-kadang rumah dia sampai kena potong duit air lampu. Seperti mana contoh yang saya sebutkan. Jadi duit zakat yang saya ada, setiap bulan duit air lampu tu saya bayarkan dia. Nanti kita akan belajar. Boleh tak orang ni terima zakat? Ringkaskan cerita, dia orang miskin. Orang berhutang PUB semua dia hutang juga. Kadang-kadang bukan hanya miskin, fakir.
kemudian dia tu anaknya mungkin belajar juga, fisabilillah atau sebagainya. 4-5 asnaf dia ada. Contoh. Boleh tak kita bayar zakat installment? Jadi kita bayar installment ni kerana untuk memastikan orang ni terjamin. Kita kasih sekali lepuk, bulan depan habis. Jadi kita bayar supaya dia sustain untuk setahun. Secara umum kalau itu niatnya diperbolehkan insya-Allah. Jadi kita boleh gunakan kebijaksanaan kita. Contoh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Ada soalan apa-apa sebelum saya menutup majlis? Kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.